Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih kerana memberi peluang untuk saya berucap walaupun 10 minit. Tapi saya fikir saya akan fokus kepada isu yang pokok yang saya bangkit, iaitu definasi. Apakah definasi perhubungan pekerjaan ataupun definasi employment relationship? Apakah ciri-ciri yang merangkumi employment relationship? Sebenarnya kalau kita baca buku-buku employment law, kita dapati bahawa ada dua definisi yang merangka employment relationship. Satu adalah di mana majikan dan pekerja masuk dalam satu persetujuan, satu agreement, iaitu contract of service, di mana seorang diterima sebagai pekerja dan majikan menerima seorang sebagai pekerja. Itu satu ciri pertama. Tapi yang ciri yang kedua adalah lebih penting sebab ini berkait dengan isu yang kita berbincang sekarang, iaitu contractor for labour. Mengapa ini adalah penting? Sebab ciri yang kedua yang menentukan employment arrangement atau employment relationship ialah the employer is also the owner operator of the factory. Dengan izin, the owner operator of the factory. Apakah ini bermaksud? Ini bermaksud bahawa owner operator itu memiliki mesin-mesin. Dia memiliki satu factory, tempat di mana mereka mengeluarkan barang-barang, dan juga hasil iaitu keuntungan itu pergi kepada seseorang owner operator. Ini adalah ciri-ciri seorang owner operator. So kalau kita nampak dua-dua ciri ini dan kita katakan ini adalah employment relationship, kita dapati bahawa Profesor Maimunah Aminuddin dalam buku beliau 5th edition Malaysian Industrial Relations and Employment Law mengatakan bahawa dengan izin Tuan Sri Yang Dipertua, in determining the employment status of a worker, the courts have developed a number of tests to assist in the decision-making process, iaitu untuk menentukan status employment, pekerjaan. Pertama ialah, does the employer control when and how the work is done and who does it? Kedua, does the employer provide the tools, raw materials and equipment necessary to do the work? Ada lain-lain ciri-ciri. Tapi yang ciri yang kedua yang pokok ini jelas menunjukkan bahawa contractor of labour does not provide the tools, does not provide the raw materials, does not provide the equipment untuk membuat kerja. The contractor of labour hanya memberikan badan-badan iaitu pekerja untuk kerja di satu kelang dan satu ladang getah ke ladang kelapa sawit dan sebagainya. So apa yang kita buat sekarang ialah kita dalam kalau satu implikasi sebenarnya Tuan Sri Yang Dipertua, implikasi di sini ialah sekarang the principal company, itu katakan company A itu tidak lagi menjadi tanggungjawab kepada pekerja. They are not liable to the workers anymore, dan sebenarnya dan mereka tidak lagi menjadi majikan. Mereka tidak lagi menjadi majikan. Apakah ini bermaksud? Ini bermaksud bahawa kalau saya seorang outsource worker dan saya pergi ke kilang, kerja dalam kilang A, kilang A itu tidak bertanggungjawab ke atas saya. Mereka bukan majikan saya. Yang majikan saya ialah outsource company yang ada di luar. Itu adalah majikan saya, bukan majikan ataupun yang kilang A yang saya pergi kerja. So ini merupakan bahawa the principal company is no longer liable, no longer bertanggungjawab kepada kepentingan saya sebagai seorang pekerja, and therefore they have no responsibilities to the worker. Dan juga sekarang oleh kerana kalau pindaan ini menjadi luluskan, maka contractor of employer menjadi majikan baru. Now this is very very serious. So soalan saya yang saya nak tujukan kepada pihak menteri dan juga kementerian ialah untuk menjawab soalan ini, iaitu saya nak tanya kepada menteri bagaimana contract of service can be established di antara contractor of labour dan pekerja bila contractor of labour is not owner operator. Kalau soalan ini boleh dijawab dengan sesuai, dengan rigorous sekali, saya akan terima pandangan yang diberikan oleh pihak kementerian. Tapi ini adalah pokok perbincangan kita pada pagi ini, dan apa yang dibuat sekarang ialah untuk sahkan, untuk halalkan satu yang tidak sah, to make legal what is illegal at this time. Isu yang kedua, menteri mengatakan bahawa bil rang undang-undang ini dibawa untuk perbincangan bahasan ini
untuk melindungi pekerja. Tetapi kalau kita tengok struktur badan outsourcing ini, firma outsourcing ini, mereka akan hantar satu kumpulan pekerja untuk 2 bulan untuk bekerja dalam satu kilang A. Nanti mereka pekerja 50 orang tu akan ditukar kepada kilang B, selepas tu kilang C. Kalau mereka ditransfer dari satu A ke 2 dan ke C, A, B dan C, masalah di sini ialah kilang itu tidak dapat memenuhi recognition pekerja, recognition untuk menubuhkan trade union. So oleh kerana itu, masalah yang akan dihadapi oleh pekerja ialah mereka tidak boleh memilih dan juga realisasikan trade union yang dikatakan akan melindungi pekerja. So secara secara indirect sebenarnya pihak kementerian hendak menghapuskan trade union di Malaysia. Dan ini bukan saya. Tunggu one second. Ini bukan saya nak katakan sebab saya serious issue. Yeah, it's very serious. Thank you. Yeah, I will ask for penjelasan. Tunggu, saya nak habis sikit. Dan kalau kita nampak di Indonesia, kalau kita nampak di Filipina, dan kalau kita nampak di Thailand, firma-firma outsourcing ini digunakan untuk menjejaskan hak pekerja, untuk menurunkan benefit ataupun kebajikan yang diberikan kepada pekerja. Ini tapi ditengok, ada pengalaman, ada experience di negara-negara lain yang jelas menunjukkan bahawa outsourcing firms will reduce the rights of workers, and therefore we in Malaysian Parliament must be sensitive to that. Betul. Ada 2 kalau saya minta penjelasan daripada Muhammad tadi. Satu, owner operator. Bagaimana kalau owner operator tu close shop? Dengan izin, you think every owner operator will guarantee employment all the time? Bagaimana kalau dia lepas 6 bulan bekerja situ, tiba-tiba factory dia tutup, tak ada demand, no business, apa dia tanggungjawab dia? Tanggungjawab dia hantar dia balik. Dia sebut, you can do. Dia datang sini nak bekerja, ada permit 2 tahun, dia dah bayar air ticket, dah bayar permit, levy, dia dah incurred cost. How do you help them? I want to ask. Satu. Jadi maknanya owner operator pun tidak boleh, kita kata, menjamin 100% jaminan kepada kebajikan pekerja dari segi continued employment. This you remember yang dengan izin yang betul. Lagi satu, I don't agree with you encouraging unionize foreign workers. That is not good for the country. Please, you tahu 1 million people, kalau dia unionize, they will bring down the country to your knees. Ini you cakap union. There are many other ways of looking after them, not allowing them to have a union and start politicking. The whole industry will be paralyzed. You have to be careful. Dengan izin. Betul. Saya fikir boleh habiskan yang Muhammad. Tak faham. Habiskan. Tak faham apa itu outsourcing. Sebenarnya outsourcing juga jalankan Malaysian citizens pun berkait dengan outsourcing. Dan bila pekerja-pekerja dari Sabah datang ke Malaysia, kerja di Selangor, kerja di Pulau Pinang, kerja Johor dan sebagainya, mereka tidak dibayar EPF dan SOCSO. Ini adalah isu yang clear. This is what we are trying to address. This act is going to trying to address that problem. Tunggu. Isu dengan owner operator itu ada undang-undang yang sedia ada. Kalau tutup selepas 6 bulan ke 1 tahun, ada retrenchment benefit ada. That's all. Is that all? Sedia ada. Yeah, is that all? I want to ask you. Then you must ask the minister, bukan No, I saya. want to ask you. Saya bukan menteri. You know so much. Of course, thank you very much. Tapi itu mesti dijawab oleh You menteri. kata owner operator can protect
workers. Tapi- And I want to know how they can protect. You please speak on their behalf. Yang Berhormat, kalau Yang No, Berhormat baca, you don't know what you are talking about. if you you try read the to be Employment clever. Act, kalau Yang Berhormat baca Employment Act, owner operator itu ada dalam contract of Yang service. Yeah, what kind Kalau- of... Yang Hormat, Yang Berhormat tak faham. Dah apa yang... Keliru. No! Yes. Come on, Keliru. man. Yang Mat. You don't Pasal itu underestimate my intellectual capacity. Baca akta. Sebelum cakap. Aduh. Baca akta sebelum cakap. No, I want to know. Tak baca. Owner operator, dia boleh bagi retrenchment and after that? Habis, hantar balik. Is that the way to protect? Then you ask the minister. Ah, Dia jawab Pak saya. Minister. Kalau saya minister, saya boleh jawab. No, you say the owner operator can protect. Yang I Mat. want to ask you dengan izin, Buk- how can they protect? Itulah saya kata tak dengar. Tak dengar. Apa pula tak dengar? Owner operator listening. merupakan satu ciri And then you untuk encourage employment union. arrangement. Then you encourage union. Yang Hormat, cukuplah Yang Hormat. They encourage union. This is asking for trouble. You are asking for trouble. Yang Hormat buat kelang, habiskan Yang Hormat, habis. Yang dengan akhir sekali, Tuan Yang Pertua, saya fikir saya dengan kawan-kawan saya bahawa akta ini ataupun pindaan ini dibawa untuk dibincang dalam select komiti. Tapi yang lebih penting sekali, saya minta kalau kerajaan boleh buat satu impact assessment. Impact assessment yang dibuat di negara lain dan juga digalakkan oleh pihak ILO. Impact assessment ini akan memberi satu senario dan apakah impact terhadap pekerja di Malaysia, impact pekerja luar negara ataupun foreign workers dan juga kepada kebajikan-kebajikan, privilege-privilege dan hak kepada pekerja, termasuk juga hak untuk daripada perspektif majikan. Sekian, terima kasih.